Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkonsepkan modern contemporary, kediaman ini menggambarkan cita rasa pemiliknya yang mahukan sesuatu yang selesa dan memberi ruang intimasi kepada keluarga. Di setiap sudut ruang memberikan sentuhan yang berbeza, membangkitkan suasana harmoni dan memberi persekitaran yang menenangkan. Terima kasih kepada pemilik kediaman kerana sudi menerima kunjungan kami. Keindahan majlis akikah dan kenduri kesyukuran putera kesayangan selebriti tanah air, Anzalna dan suami. Idris orang anak yang sangat-sangat aktif. Memang sangat senang dijaga anak yang baiklah. Pilihan makanan seimbang menjadi kegemaran masyarakat masa kini dengan cita rasa tempatan, olahan daripada pelbagai jenis makanan segar, sayur-sayuran dan buah-buahan pasti membangkitkan selera dan dapat membantu mengekalkan kesihatan diri. Bersama selebriti muda Amira Osman. Majlis pernikahan dan resepsi Tasha Sheila. Tasha dan pasangan, saya, Yem dan Falik ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Selebriti cantik Anzalna Nasir mengadakan majlis kesyukuran dan akikah buat putera kesayangannya, Muhammad Idris Muhammad Hanif. Berkonsepkan alam fantasi semuanya serba cantik bagi meraihkan putera comel ini yang melengkapi kebahagiaan pasangan suami isteri ini. Nona berkesempatan merakamkan momen-momen manis majlis kesyukuran dan akikah ini. Muhammad Idris Muhammad Hanif 9 bulan adalah anugerah terindah buat pasangan selebriti Anzalna Nasir dan Muhammad Hanif Zaki. Bersyukur atas kurniaan ilahi, mereka mengadakan majlis akikah buat putera tercinta bersama keluarga dan anak-anak yatim. Idris orang anak yang sangat-sangat aktif. Dan sekarang ni dah mula nak berjalan sikit-sikit. Lepas tu dia dah mula berinteraksi dengan kita, suka bercakap. Memang sangat senang dijaga anak yang baiklah. So sekarang ni dah dekat 9 bulan. So Alhamdulillah lah dia dah start nak bangun sendiri kan. I tengok hari-hari macam ada je mandi yang... Mandi pun nak mandi sendiri, semua nak buka air sendiri dia. Ada je yang dia macam cepatnya dah besar. Nak makan sendiri. Boleh duduk seorang-seorang main dengan toys dia sendiri. Macam itulah perkembangan dia Alhamdulillah. Pasangan ini memilih tema Playhouse seperti alam fantasi sebagai latar majlis akikah Muhammad Idris. I just want to say that I'm so proud of Anzalna. She's been taking care of Idris all on her own. I love being around Idris. Idris is such a happy baby. And the way, the amount of love Anzalna has for Idris is just amazing. And also Hanif is such a great father, right? I just pray that he would end up being a very good son towards the mother because Anzalna means a lot to me. Pertama sekali bila Anzalna dapat anak dan of course kita dapat first anak buah lelaki, kita semua happy dan dia memang jaga anak dia seorang-seorang dan kita faham perasaan tu dengan bantuan Hanif. Dan itulah juga macam mana saya dengan Diana, so masing-masing tak suka ada maid, itu perkara yang memang saya pujilah. So kita harapkan yang lelaki ni boleh membimbing dan menjadi anak yang soleh. Doa untuk Idris, so uncle and auntie, we love you so much, yes, and we want the best for you, of course. Dan kita harap Idris lepas ni ada tambah lagi adik seorang lagi. I love baby boy. Anzalna memilih untuk memberi sepenuh perhatian terhadap Idris dan dia percaya bahawa mendidik anak dengan tangan sendiri adalah hadiah terbaik untuk cahaya matanya membesar dengan sempurna. Sentiasa doakan dia yang terbaik, yang soleh dan dengan kata ibu bapa, always nak yang terbaik untuk dia. Berharap dan berdoa yang dia membesar menjadi anak yang soleh lah pertama sekali kan. Yang dengar cakap I dengan Anzalna nanti. So berjaya dunia dan akhirat, berguna untuk semua orang, menjadi orang yang sering membantu orang lain. Itulah harapan I dekat dia. Lebih istimewa apabila majlis ini turut meraihkan ulang tahun perkahwinan keempat Anzalna dan Muhammad Hanif. Pesona batik diketengahkan mengembalikan nostalgia zaman dahulu kala dengan pemodenan aliran fashion masa kini.
batik diolah menjadi busana yang mempunyai kelasnya tersendiri. Bizan KL, koleksi batiknya berbeza dibawakan oleh perekanya yang memberi ilham yang baru. Siapakah pereka di sebalik jenama ini? Yang pastinya garapan fashionnya sesuai untuk wanita moden masa kini. Mirzan KL memperkenalkan rekaan bermotif batik untuk dikaitkan ke pelbagai majlis. Nur Hamizah Jamaluddin, 30 tahun, nekat meneruskan hobinya ini demi industri seni fashion tempatan. Saya start masa zaman saya study dulu sebagai hobi dan minat. Alhamdulillah permintaan tinggi, jadi saya decide untuk buat secara online. Masa study dulu, saya hanya ada waktu weekend saja. Jadi saya gunakan waktu weekend saya untuk buat koleksi saya dan jahit bersama mak saya. Walaupun dia harus bersaing dengan rekaan batik yang sedia ada, tetapi Hamizan sentiasa mencari kelainan terutama pemilihan corak serta potongan rekaan. Batik ni heritage. Kita suka dengan dia punya motif dengan warna. Jadi kita masukkan dalam design supaya kita punya koleksi tu nampak menjelah. Setiap design yang kita hasilkan, kita buat secara detail. Pemilihan fabrik dan warna juga kita cari dengan betul-betul. Setiap koleksi design, customer akan pakai waktu kenduri, event. Setiap corak batik daripada Indonesia diambil dalam kuantiti yang sedikit bagi menghasilkan koleksi pakaian yang terhad dan eksklusif. Kita ambil warna yang senang nak mix and match. Contoh warna hitam, putih dan nude. Pastel juga kita ada masukkan dalam koleksi kita. Mostly banyak jenis yang loose, kaftan dan pario. Pario yang kita ada, tak perlukan buckle semua, ikat dan just on the go. Kita ada saiz regular. Daripada XS ke L boleh guna, and then extra kita boleh guna saiz XL ke atas lah. Selain saiz, potongan dalam setiap rekaan adalah penting untuk keselesaan sekaligus memenuhi permintaan pelanggan. Kita gunakan kain cotton, satin mix, Dolby dengan kain Paris. Cotton sebab kita pakai selesa, and then kita rasa macam pakai berbanyak kali pun still fabric tu kekal lama. Fabrik batik cotton ni kita basuh boleh je pakai mesin, tapi kita prefer untuk hand wash supaya kekalkan struktur fabrik dan warna dia. Lingkungan harga yang berpatutan membuatkan rekaannya sering menjadi pilihan wanita masa kini. Bakat bakal ibu ini tidak terhenti setakat ini, malah akan tampil dengan pelbagai koleksi baru tidak lama lagi. Kita banyak main pada elemen yang simple. Jadi untuk next kita akan keluarkan koleksi raya dan insyaAllah soon akan kita buat untuk bridal juga. Masih mengekalkan heritage batik. Ikan berenang di dalam lubuk, ikan belida dadanya panjang, adat Pinang pulang ke tampuk, adat Sirih pulang ke gagang. Dengan sekali lafaz, pelakon Tasha Sheila sah bergelar isteri kepada Muhammad Atiq Idris. Konsep busana yang ringkas dan elegan, pasangan ini kelihatan cantik dan segak mengenakan busana pengantin berwarna putih rekaan pereka fashion terkenal Hatta Dolmat. Tasha dan pasangan mahu berhias sederhana namun masih tampil menawan. Masa Tasha nampak second baju Tasha tu, baju resepsi, Tasha rasa macam teruja sebab kalau baju nikah yang Tasha nak something simple, something yang value, tapi baju reception Tasha memang kena evening gown yang cantik dan apa yang Tasha bincangkan pada Hatta, material yang kita orang gunakan tu, Tasha nampak memang sangat cantik. Baju pernikahan bila Tasha datang, dia serahkan kat Hatta. Dia nampak simple tapi dia nampak
dia enhance Tasha. I tak nak baju tu tenggelamkan Tasha. Kan sebab tu bila dekat bahagian atas ni atau kalau boleh kosongkan supaya makeup dengan wajah dia biar dia glow kat atas, and bawah je yang apa orang kata perincian dia sikit-sikit je. Tak nak baju tenggelamkan Tasha. Macam itulah. Dia faham apa yang Tasha nak. So bagi Atik ni, kalau future wife Atik asalkan dia happy, Atik pun happy lah. Setelah seminggu mengikat tali pertunangan, pelakon jelita ini bergelar isteri pada majlis akad nikah yang diadakan di Masjid Wilayah pada 28 Februari 2020 yang lalu. Lebih istimewa, pasangan ini dinikahkan oleh bapa pengantin perempuan Abdul Razak Razali. Dengan sekali lafaz, termeterailah janji mereka untuk hidup bersama ke akhirnya. Saya menikahkan kau, Muhammad Atik bin Idris, dengan anakku Natasha Sila binti Abdul Razak dengan mas kahwinnya RM800 tunai. Aku terima nikah Natasha Sila binti Abdul Razak dengan mas kahwinnya RM800 tunai. Alhamdulillah. Di majlis seberingkas itu, pengantin lelaki menyerahkan mas kahwin sebanyak RM800 dan sebetut cincin. Kedua-dua pengantin baru ini menzahirkan rasa syukur meskipun hanya berkenalan dalam suatu tempoh yang singkat. Majlis resepsi Tasha dan Atik berlangsung pada sebelah malamnya pula setelah usai akad pernikahan. Majlis yang diadakan di Zebra Square Kuala Lumpur ini bertemakan Melayu tradisional, memukau pandangan hadirin yang datang. Alhamdulillah, kita orang dulu pun happy. I think the function tonight went really well. Akad nikah pun berjalan dengan lancar. Just syukur Alhamdulillah lah. Syukur Alhamdulillah, kawan-kawan terdekat, family yang terapat jauh semua datang meraihkan kita orang punya hari big day kita orang. Alhamdulillah, syukur. First kali kita jumpa dekat dinner, kita arrange dekat Mandarin Oriental. Okay, lepas tu dinner tu di-arrangekan dengan kawan kita orang, Rehana. Lepas tu we go to terserempak dekat Masjid Wilayah. After that kita pergi date, jumpa date kan dekat Genting. Third date and then fourth date kita ada event together. And then fourth date tu terus I think we decided okay lah, just the chemistry ada. And instead of nak ambil masa yang lama, I think kita buat plan untuk menghalalkan the relationship. Majlis resepsi kedua-dua mempelai turut diserikan dengan persembahan silat dan tarian tradisional. So far, apa yang macam pemikiran kita lebih kurang sama lah kan. Dia selalu buat saya tersenyum. And dia seorang lelaki yang memuliakan seorang wanita, yang menjadikan seorang wanita memuliakan darjat seorang wanita. Kakak, Mama ucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke jannah. I love you, Kakak. Kakak jaga-jagalah rumah tangga elok-elok. Jangan ada masalah apa-apa. Semoga Allah memberkati dan mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Saya berdoa agar mereka love each other, care for each other, share and compromise with each other sepanjang hayat. Dan semoga kekal hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Hai Tasha dan pasangan, saya Yem dan Falik ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal ke anak cucu, dikurniakan zuriat yang ramai dan semoga Tasha happy je lepas ni. Hai. Finally you have found the one yang boleh jaga you. InsyaAllah das doakan supaya you and Atik dapat teruskan kehidupan dan sentiasa dirapati dengan orang-orang yang disayangi dan korang akan dimurahkan rezeki dan dapat cahaya mata cepat-cepat. Okay, I'm so happy for you. Selamat pengantin baru kepada Tasha dan juga Atik. Saya doakan semoga perkahwinan ni kekal hingga ke jannah, semoga dapat cahaya mata cepat-cepat dan semoga segalanya dipermudahkan insya-Allah.
Bagai pinang dibelah dua, memilih busana songkit keemasan memperlihatkan pasangan ini sama cantik, sama menawan. Kudup seroja beria-ria, hendak keluar tak nak sekerat, hidup kekal bahagia ceria daripada dunia sampai akhirat. Semoga perkahwinan pasangan merpati sejoli ini kekal bahagia selamanya. Seakan menjadi satu trend masyarakat kita mengamalkan gaya hidup yang sihat dan cergas. Ada yang melakukan senaman ringan seperti berjogging, bersumba dan pergi ke pusat kecergasan, dan ada juga yang mengamalkan diet yang sihat untuk kesihatan tubuh badan. Menu diet yang sihat dengan pelbagai pilihan makanan berkhasiat bukan sahaja baik untuk tubuh badan dalaman tetapi dapat memberikan kita juga tenaga. Bukan susah untuk diet. Ada yang melakukan menu diet di rumah dan ada juga yang merujuk program makanan untuk menentukan menu diet yang sesuai untuk individu itu sendiri. Hanya tepuk dada, tanya selera. Customer hanya perlu simpan makanan dalam chiller dan ambil makan berdasarkan kepada label yang tertera pada packaging tersebut. Mengamalkan gaya hidup sihat, rahsia Mimi Fly kekal aktif dan bertenaga. Sebab apa yang kita makan kat luar tu kita tak tahu apa dimasukkan dalam makanan kita. Kita memperkenalkan makanan diet food, konsep kan mix and match, mengikut cita rasa ASEAN. Daripada situ saya start belajar untuk amalkan menu sihat. Pemakanan sihat atau diet seimbang ialah makanan yang mengandungi kombinasi pelbagai jenis hidangan. Ia juga merujuk kepada piramid makanan yang boleh membekalkan semua zat yang diperlukan tubuh. Pengambilan makanan berkhasiat memainkan peranan penting bagi memastikan tubuh badan sentiasa dalam keadaan sihat dan bertenaga. Idea untuk menubuhkan Easy Diet adalah daripada arwah suami saya dan juga adiknya yang pada masa itu misi mereka adalah untuk menurunkan berat badan dan juga memperbaiki tahap kesihatan. Mempunyai lebih daripada 190 jenis menu, terdapat 3 jenis pelan pemakanan yang boleh dipilih. Antaranya pelan menurunkan berat badan, pelan makan eksekutif dan pelan makanan panas. Untuk Special Weight Loss Program ni, ia adalah program pemakanan 7 hari. Objektif utamanya adalah untuk menurunkan berat badan. Executive Meal Plan adalah pelan 5 hari yang objektifnya adalah untuk mereka yang ingin menerapkan gaya hidup yang sihat dan bukan ingin menurunkan berat badan. Bagi pelan makan siang atau premium lunch pula, ia sesuai untuk mereka yang menginginkan makanan sihat yang panas, dihantar terus ke lokasi pada waktu makan tengah hari. Menyediakan set hidangan diet lengkap bermula daripada sarapan sehingga pemanis mulut. Kesemua makanan ini rendah kalori dengan jumlah yang mencukupi. Kami akan membuat penghantaran terus untuk 7 hari. Contohnya, customer hanya perlu simpan makanan dalam chiller, dalam fridge dan ambil apabila perlu makan berdasarkan kepada label yang tertera pada packaging tersebut. Makanan yang sudah dibungkus akan disimpan ke dalam ruang penyimpanan sejuk agar kesegaran dan sumber khasiatnya dapat dikekalkan. Kita menyediakan makanan berdasarkan kepada order yang diperoleh. So, bila order masuk, kita akan inform kepada kitchen dan baru kitchen akan masak dan dihantar keesokan harinya kepada pelanggan. Ditubuhkan sejak tahun 2014, Easy Diet hanya beroperasi secara dalam talian. Dah sampai! Come to Mama. Yes, thank you. Diet made easy with Easy Diet. Let's go. Penyanyi terkenal Mimi Fly antara selebriti yang mengamalkan rutin pemakanan seimbang selain melakukan senam tari sejak dahulu lagi. Mimi diet sekarang, Mimi dah mengamalkan intermittent fasting dah lama bertahun-tahun dah. Cuma Mimi tak adalah fokuskan untuk mengurangkan berat badan, tapi mengurangkan berat badan tu datang secara bonus. Meskipun menjalani rutin keto diet, Mimi bijak mencari gantian makanan yang dapat memberi zat dan nutrisi yang sama. Hari ini Mimi akan tunjuk korang macam mana Mimi buat Mimi smoothie. So smoothie ni very healthy, dia tak guna gula, dia very berkhasiat guys. And of course bila kita diet keto diet ni, yang diharamkan untuk makan adalah karbohidrat, maksudnya nasi, roti, pasta. Itu semua tak boleh. So, dimasukkan semua ni.
Kita tak boleh makan nasi, roti, pasta. Kita kena tolak karbohidrat tu. And kita akan dapat karbohidrat daripada sayur ni. So, dalam banyak-banyak vegetable, sayur yang very colour hijau macam kale, spinach ni, ini ada sos karbohidrat yang banyak. Kira maksudnya kita akan replace karbohidrat kita dengan makan sayur, guys. Selain mengamalkan pemakanan sihat dan teratur, jadual senaman yang bersesuaian juga merupakan rahsia utama selebriti ini untuk sentiasa tampil bertenaga dan kekal aktif sepanjang melakukan persembahan. Okay, so selain daripada diet, Mimi pun ada juga aktiviti Mimi pada hari Rabu malam. So kalau korang nak tahu, jom check out my studio. Fly Nation Dance Studio, let's go! Banyak menghabiskan masa di Fly Nation Studio. Aktiviti seperti ini secara tidak langsung dapat membantu mengeluarkan peluh serta membakar lemak yang berlebihan. Workout sampai 5 hari seminggu pun tak apa. Kita boleh actually workout tu 2 hari seminggu pun sebenarnya dah okey. And workout tu boleh dikira juga bila berjalan dekat park or menari or just pasang muzik and menari. Itu pun workout juga. Walaupun sudah lama mengamalkan gaya hidup sihat, Mimi akui banyak cabaran dilalui di peringkat awalnya. Disiplin dan konsistensi yang tinggi penting agar setiap rutin yang dilakukan memberi impak positif kepada dirinya. Semua orang go through this. Yang belum tahu macam mana nak diet, memang mula-mula tu, percayalah, 10 hari pertama memang susah. Itu adalah salah satu benda yang kena disiplinkan diri walaupun sibuk. Sebab apa yang kita makan kat luar tu kita tak tahu apa dimasukkan dalam makanan kita. And selalunya kalau kita nak makan kat luar, makanan yang Mimi nak makan ni mahal. So most of the time Mimi kena masak. Makanan sihat semakin diterima baik dan menjadi amalan masa kini oleh lapisan masyarakat Malaysia. Terletak di Wangsa Walk, Cafe Dietitious turut menyediakan sajian makanan sihat mengikut citarasa individu. Kita mempertengahkan makanan sihat tapi mengikut citarasa ASEAN. Macam menu-menu yang kami ada, contoh lemon rice, kita menggunakan basmati dan menggunakan sikit paste lemon lah. So bersesuaian dengan taste masyarakat Malaysia, tapi dalam masa sama kita mempertengahkan konsep kawal kaloris lah dalam setiap makanan kita. Antara sumber protein yang ditawarkan ialah ikan salmon, ikan dori, daging dan ayam yang telah diperap dengan pelbagai perisa. Sekarang ni kita memperkenalkan satu konsep baru, which is kita memperkenalkan makanan diet food, konsep kan mix and match. Which is macam sama juga macam kita makan makanan nasi campur lah. Cuma kali ni yang nak makan healthy food ni dia boleh decide sendiri apa yang dia nak makan. Pilihan pelbagai jenis sayuran segar serta bijirin tinggi sememangnya kaya dengan nutrisi penting untuk membantu mengekalkan kesihatan diri. Bermula sejak tahun 2014, kafe ini antara produk Bumi Putra yang menyediakan makanan sihat. Dietitious kita ada menu komplit daripada breakfast, snacking dan juga main meal lah. Konsep tu semua memang bergantung pada pelanggan, especially macam packaging kami bersesuaian untuk orang simpan buat stok banyak dan tak perlu datang ke kedai hari-hari untuk buat stok. Makanan yang tidak berlemak dan bebas minyak kini mendapat sambutan ramai dalam kalangan masyarakat setempat. Masyarakat Malaysia pun dah mula sedar tentang penjagaan makanan ni. So kami punya pelanggan sekarang terdiri daripada pelbagai golongan lah. Orang biasa, orang yang fitness. Saya suka beli frozen meal pasal kadang waktu tu bekerja tak sempat untuk masak kat rumah. Jadi saya pergi sini, saya cuba untuk dapatkan makanan yang berkhasiat. Dia fit I punya I punya life or cara I makan lah, sebab healthy food kan. I memang dah a lot of years I memang on healthy food. So far memang saya jaga makan lah. Time to time masak, tapi kadang-kadang masak sendiri pun boring juga kan. So bila nak keluar makan kat luar, ada option banyak pilihan in terms of menu. Selain mampu menurunkan berat badan, amalan pemakanan secara seimbang ini juga dapat membantu menghindarkan tubuh badan daripada sebarang penyakit serius. Bila semakin lama makanan sihat ni diterima pakai, kami rasa amat banggalah dan dalam masa sama kami dapat membantu ramai orang untuk lebih sihat lagi.
Mendapat permintaan tinggi, keenakan rasa menu sihat ini bersesuaian dengan citarasa tempatan. Amalan gaya hidup sihat banyak manfaatnya. Bagi gadis ini, mengamalkan makanan sihat dan seimbang sejak tahun 2009 berjaya membantu Azmi Zulfikar Samit menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan keyakinan diri. Yang membuatkan saya mula untuk makan makanan sihat ni disebabkan time tu berat saya 70 kilo. Lepas habis belajar, saya ambil keputusan pada tahun 2016. Saya start belajar menggunakan Google, bertanya-tanya dekat kawan-kawan yang terdekat. Daripada situ saya start belajar untuk amalkan menu sihat, pemakanan secara sihat dan seimbang. Sudah 11 tahun menyediakan makanan yang berprotein tinggi dan kaya dengan sumber zat, pelbagai menu telah dicipta mengikut citarasa dan kreativitinya. Banyaklah menu-menu yang saya create secara macam spontan sebab kita dah hari-hari masak sendiri kan. Kita boleh olah macam-macam untuk kita punya pemakanan sendiri. Tidak semudah yang disangka, disiplin yang tinggi harus diterapkan agar tabiat pemakanan sihat terus dipupuk. So memang agak mencabar, ambil masa 3 bulan untuk amalkan gaya hidup sihat ni. Meskipun tidak menggunakan gula serta garam, buah-buahan digunakan bagi menggantikan rasa manis dan masam pada setiap sajian sihatnya. Makanan sihat dekat dalam Malaysia ni sendiri pun dah banyak actually nak dikomparekan dengan makanan yang tak sihat. Cuma kita, rakyat Malaysia, kena buka minda lagi untuk explore lagi banyak makan makanan yang sihat. Kesedaran terhadap pengambilan makanan seimbang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat sekaligus membawa rakyat Malaysia ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Selain membantu memulihkan tahap kesihatan, amalan ini juga menjadikan kita sentiasa bertenaga dan kekal aktif di dalam melakukan tugasan harian. Bergelar anak seni pada usia yang masih muda bukanlah alasan untuk tidak memperoleh kejayaan. Yang penting adalah disiplin diri yang membawa aura positif untuk terus kekal dalam industri seni. Siapakah gerangan selebriti muda minggu ini? Sama-sama kita saksikan. Malah terjaga, terfikirkannya sedang apa di mana dia siap terkenal masih terbaik. Dia mula menapak di dalam dunia seni pada tahun 2013. Nadia Amira Osman atau lebih dikenali sebagai Amira Osman kini sudah 7 tahun aktif dalam dunia hiburan sebagai penyanyi, pengacara dan pelakon. Ada 2 jalan cerita, duka atau bahagia, mahu pilih yang mana, hati masih bertanya, lekas aku mau jawabnya. Hai, Assalamualaikum, saya Amira Osman. Saya merupakan selebriti muda anda untuk minggu ini. Bakatnya mula dikesan melalui program realiti nyanyian berjaya meletakkan dia di tangga ketiga peringkat akhir. Selain sibuk berkarya, Amira juga mementingkan kecantikan diri. Sekali-sekala dia akan berkunjung ke salon kecantikan untuk memanjakan diri dengan pelbagai rawatan kecantikan. Saya bermula dengan reality show. Sebenarnya gata-gata saja nak cuba nasib masuk pertandingan waktu tu tengah belajar lagi. Tapi dalam hati masa tu niatnya cuma nak dengar apa kata juri. Sebab saya rasa apa komen yang kita dapat itu kadang-kadang mungkin akan jadikan diri kita lebih bagus. Waktu tu memang ramai sangat orang tak lepas kan. Tapi itulah kalau Allah cakap rezeki, maka bermulalah di situ perjalanan seni saya. Tapi selepas tu saya sebenarnya senyap sekejap sebab saya sambung belajar yang saya tinggalkan.
Amira seorang yang agak cerewet menyebabkan dia sentiasa teliti dalam pemilihan lagunya. Dia berusaha mencari lagu yang sesuai dengan vokalnya, namun dia tidak mahu terburu-buru. Cerewet saya dalam memilih lagu sebab saya susah melekat dengan melodi. Maksudnya yang nak melekat ke hati saya tu memang sangat-sangat susah. Dia mengambil masa dan saya mungkin sebab telinga saya sukakan lagu-lagu lama. Kita tahu lagu-lagu artis lama atau artis besar ni mereka kaya dengan melodi kan. Jadi mungkin saya sedikit susah pasal saya tercompare dengan lagu-lagu lama yang saya dengar, lagu Ellie Cats, lagu JJ Carefree, lagu-lagu Nurhaliza ke kan. Jadi saya tak langsung jadikan saya macam mana nak suka lagu ni kan. Macam susahnya. Itulah masalah ni. Dilahirkan dalam keluarga berdarah seni, Amira semakin mencipta nama bersama adiknya Irfan Haris dalam duet mereka berjudul Sambil. Kami punya hubungan yang rapat kan. Tapi tipulah kalau tak ada gaduh kan. Ada juga masa sekali-sekali lagu tu nanti dia tak bolehlah kak kena cincin ya. Tapi ia tak menjadikan masalah lah. So banyak benda yang kita discuss dulu. Kalau ada yang tak sesuai kita akan settlekan dulu. Baru kita masuk studio untuk record lah. Menjadi seorang penyanyi, Amira sentiasa bersyukur lagu-lagunya masih diputarkan di stesen radio dan menjadi pilihan pendengar. Kepada anda semua di luar sana yang menyokong saya selama ini, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua terus menyokong saya kerana sesungguhnya selama-lamanya saya memerlukan sokongan anda semua. So jangan lupa dengarkan lagu saya, support lagu saya. And insyaAllah ada rezeki, saya nak bagi anda lagu yang lebih bagus. Semoga selebriti muda ini sentiasa berusaha untuk terus kekal dalam mengembangkan kerjaya seni dan menjadi idola ramai, terutama di dalam kalangan generasi masa kini. Lingkaran gelap bawah mata ataupun aibat yang terhasil pasti dapat memberi ketidakselesaan dan juga mengurangkan keyakinan diri. Wanita khususnya begitu mementingkan kecantikan wajah kerana ia dapat memancarkan persona seseorang wanita. Rutin penjagaan yang betul ataupun rawatan kecantikan dengan merujuk pada yang pakar dapat mengembalikan kesedaran wajah secara dalaman ataupun luaran. Lingkaran bawah mata atau panda ais adalah salah satu masalah biasa yang sering dialami oleh setiap individu, tidak kira lelaki maupun wanita. Penjagaannya betul dan dengan nasihat pakar, lingkaran gelap bawah mata dapat dikurangkan. Kalau kita ada masalah lingkaran gelap bawah mata, so kalau kita pakai produk saja pun sebenarnya boleh membantu, tapi kalau kita tambah dengan rawatan menggunakan mesin estetik, kesan itu lagi cepat kelihatan. DMBH Medispa, mesin khas berteknologi tinggi yang digunakan membantu merawat dan melegakan kulit bawah mata secara semula jadi. Untuk rawatan dark circle eye treatment ni kita menggunakan mesin radio frekuensi, yang mana mesin radio frekuensi ni menggunakan gelombang sedikit panas dan dia membetulkan saluran peredaran darah di bawah mata. Selain mempunyai rutin tidur yang teratur, terdapat banyak lagi faktor utama yang mempengaruhi masalah lingkaran gelap di bawah mata ini. Masalah lingkaran gelap bawah mata ni banyak punca. Dia boleh terjadi daripada usia semuda-muda hingga usia tua. So kalau usia muda selalunya because of tekanan kerja. So kelihatan melampau, dia terlalu overstay, overwork ataupun terlebih tidur juga boleh menyebabkan mata tu sembab. Mata tu bengkak ataupun kadang-kadang bila mata tu bengkak, cecair dah banyak, so urat-urat kat bawah mata ni akan timbul. So bila urat-urat timbul, so lama-lama dia akan jadi gelap. Mata terlalu lama menghadap cahaya skrin televisyen dan gadget juga boleh membuatkan mata penat dan lesu. Dia punya masalah tu tak begitu obvious, tak begitu kelihatan sekejap. Tapi kalau dia dah lama, so dia mungkin akan ambil masa jugalah melakukan rawatan. So banyak kita nak kena buat. Dan dia punya proses untuk recovery untuk dapat result pun agak lama. Ditubuhkan sejak 12 tahun lalu, spa ini juga turut menerapkan penjagaan selepas rawatan. Rawatan yang konsisten amat penting agar masalah lingkaran hitam dan gelap bawah mata dapat dikurangkan. Kita boleh buat rawatan, tapi penjagaan selepas rawatan juga penting. Dan selain daripada menggunakan produk, kami juga selalunya educate pelanggan kita lakukan macam rawatan-rawatan tradisional, macam
buat masker sendiri menggunakan timun ataupun sebagainya. Itu juga cara bagaimana nak dapatkan kesan yang cepat dan terbaik. Penggemar makanan manis pasti menyukai kek sarang semut atau lebih dikenali sebagai kek gula hangus. Kek sarang semut mempunyai bentuk yang unik, tekstur yang kenal menjadi kesukaan orang ramai selain aromanya yang membuka selera. Resepi Nona minggu ini membawakan kek orang lama yang mendapat permintaan tinggi. Hai, saya Annie Idris. Hari ini saya nak mengajar kek gula hangus ataupun kek sarang semut. Kedua-dua ni semuanya sama. So, apa yang saya nak ajar bahan-bahannya adalah kita start dengan bahan-bahan A. Bahan-bahan A ialah 230 gram gula. Kita masukkan dalam ni. Kemudian kita masukkan butter 45 gram saja. 1 cawan air. Okey, kita masukkan ke semua ni. Kemudian kita kacau perlahan-lahan dengan api yang slow. Karamel yang dah siap tadi. Okey, dia jadi macam ni ya. Tepung adalah sebanyak 120 gram, telur 4 biji, esens vanila 1 sudu. So esens vanila ni kita campur dekat sini. Tepung tu kita masukkan soda bikarbonat 10 gram. Masukkan ni dengan teknik selang seli. Okey, kita masukkan tepung dulu. Kemudian kita masukkan telur. Sekali lagi saya ingatkan ya, telur yang saya pakai ni adalah grade A. Kemudian kita kacau. Kacau biar betul-betul dia sebati. Kemudian kita masuk balik tepung. Teknik yang saya guna ni, teknik selang seli. Dia tak boleh masuk semua ya. Kacau lagi. Sebenarnya penyediaan kek gula hangus ni sangat-sangat senang. Dan kek ni sangat-sangatlah sedap. Kita masuk terakhir. Sebelum kita nak masukkan dalam karamel, pastikan karamel tu betul-betul sejuk. Kalau dia tak sejuk, kalau kita campur kedua bahan tadi, kita punya kek tu jadi tak cantik. Tapi nak pukul ni memang kena lama ya, kena sabar sikit. Nak bagi betul-betul bahan-bahan kita sebati. Terakhir, kita masukkan susu. Susu kita masukkan 1 cawan setengah. Susu pekat ya. Bahan-bahan kita pun dah cantik. Dah cantik elok, pekat likat elok. Kemudian kita masukkan di loyang 7x7. So untuk mendapatkan sarang yang cantik, kek ni kenalah peram antara 3 ataupun 4 jam. Lagi lama, lagi sarang dia cantik. Penggunaan suhu sebanyak 170, api atas bawah, bakar selama 1 jam. Selamat mencuba. Kegigihan menongkah arus kesohanan menjadikan adik-beradik ini berjaya membina empayar yang diimpikan. Berbekalkan semangat dan kesungguhan yang tidak pernah putus, mereka tidak lagi menoleh ke belakang, malah mereka berjalan terus ke hadapan berdepan dengan pelbagai cabaran dan ujian yang mendatang. Apakah resepi kejayaan adik-beradik ini? Yang pastinya perjalanan 1000 batu bermula dengan 1 langkah. Keusahawanan antara bidang utama yang memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Pada usia yang masih muda, Nur Awatif Muhammad Basri, 28 tahun, berbangga menjawat jawatan Ketua Pegawai Eksekutif dalam Perniagaan Kesihatan dan Kecantikan Kulit. Alhamdulillah, pada hari ini saya dan adik-beradik telah berjaya menguruskan perniagaan ini dan secara tak langsung mengeratkan hubungan kami adik-beradik. Sebenarnya pada pendapat saya, untuk buat bisnes adik-beradik ni bukan satu benda yang mudah. Jadi apa yang kami usahakan pada hari ini saya rasa sebenarnya membuatkan saya bangga sebenarnya dengan adik-adik saya. Anak sulung daripada 8 orang adik-beradik ini tidak menyangka usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Komunikasi serta persefahaman menjadi elemen penting dalam melakukan sesebuah perkara. Pada saya, komunikasi adalah satu benda yang sangat penting.
Jika kita tak ada komunikasi, penyampaian tak akan sampai. Jadi kita tak akan tahu. Itu akan menyebabkan pergaduhan, perbalahan. Jadi saya dan adik-adik bila bila kita ada projek baru, kita ada event ke apa, kami akan berkomunikasi antara satu sama lain. Lumrah bergelar usahawan, dugaan dan cabaran menjadi asas yang mematangkan diri dalam membuat sebarang keputusan. Bersama-sama sokongan keluarga menjadikan tiada istilah putus asa untuk terus berjaya. Setiap daripada kita ada masalah tersendiri. Jadi apa saja yang berlaku kita kena cari punca dan kita kena cari kekuatan. Sebab setiap perkara yang berlaku mesti ada solution dia. Mesti ada solution. Jadi kita kena cari punca dia, jangan pernah give up. Kita perlukan usaha yang tinggi untuk dapatkan sesuatu dan berdoa pada Allah. Itu yang paling penting. Membina sesebuah empayar perniagaan memerlukan keyakinan dan kerjasama yang kuat. Lebih-lebih lagi jika diusahakan bersama-sama ahli keluarga. Kejayaan juga tidak datang bergolek tanpa usaha dan minat yang berterusan. Terima kasih kami ucapkan kepada pemilik kediaman kerana sudi berkongsi ruang hiasan dan dekorasi dalam kediaman ini. Pemilihan warna dan perabot sangat penting untuk menaikkan seri kediaman ini. Yang paling penting keselesaan juga adalah faktor utama. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami Nona TV3 dan jika anda ada apa saja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fulzah. Assalamualaikum. Cabaran di tangan